Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. La ilaha illa ant subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. Rabbana zidna ilman nafi'a mubarakah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bertemu sekali lagi pada pagi yang mulia ini dan untuk kita meneruskan pengajian kita. Alhamdulillah. Pada pertemuan kita yang lalu, alhamdulillah kita telah masuk dalam perbincangan ataupun kita sedang mengupaskan di dalam masalah zakat, dan pertemuan kita yang lalu telah kita kupaskan bersama mengenai zakat perniagaan. Hari ini insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kita di mana kita akan meneruskan perbincangan seterusnya. Masih lagi bab zakat, akan tetapi kita akan mengupas tentang zakat tanam-tanaman dan buah-buahan. Perkara yang tak relevan langsung di dalam masyarakat kita. Akan tetapi setakat untuk mengetahui sebagai ilmu, baik untuk juga kita bincangkan, setidak-tidaknya adalah kita ilmu yang sedikit basic untuk kita mengetahui lebih mendalam. Ataupun bukan lebih mendalam, mengetahui secara umum mengenai zakat tanam-tanaman, zakat buah-buahan, beras. Dan apabila kita katakan tanam-tanaman, kat rumah saya ada pokok ros, nak kena bayar zakat ke tidak? Pokok ros, buah ros, bunga ros tak boleh makan. Tetapi kat rumah saya ada pokok daun kari, kena bayar zakat ke tidak? Atau saya ada tanam pokok buah, ada buah betik, buah pisang, kena bayar zakat ke tidak? InsyaAllah akan kita bincangkan bersama. Yakni di dalam masalah zakat tanam-tanaman dan juga zakat buah-buahan. InsyaAllah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Apabila kita mengatakan tentang pembayaran zakat itu, kita mengetahui bahawasanya di sana ada beberapa jenis zakat. Ada yang dikatakan sebagai zakat harta, zakat emas, ada yang dikatakan sebagai zakat fitrah, zakat perniagaan dan sebagainya. Jadi hari ini perbincangan kita meneruskan pelbagai jenis zakat. Mengenai zakat tanam-tanaman dan zakat buah-buahan, sebenarnya ada khilaf di antara ulama mengenai zakat tanam-tanaman ini dan buah-buahan itu, sejauh mana tanam-tanaman dan buah-buahan itu perlu dizakatkan. Adakah semua jenis tanam-tanaman yang perlu dizakatkan? Semua jenis buah-buahan? Atau hanya tanam-tanaman yang tertentu sahaja yang wajib dizakatkan? Dan apabila kita katakan tentang zakat tanam-tanaman, dia tu berbeza. Kalau kita katakan wajib mengeluarkan zakat tanam-tanaman itu, wajib memang wajib kerana ada dalil daripada Al-Quran. Ya. Cuma masalahnya jenis tanam-tanaman itu sejauh mana? Adakah ianya hanya yang termaktub dalam hadis atau secara menyeluruh semua tanam-tanaman dan buah-buahan yang boleh makan yang wajib kita zakat? Ada khilaf di antara ulama dan akan kita kupaskan.
Dan satu perbezaan yang lain adalah mengenai nisab dan haul. Dalam bab zakat yang kita belajar selama ini, kita tahu kita hanya wajib zakat apabila harta itu cukup nisab, cukup haul. Apakah nisab? Nisab kadar minimum harta yang kita miliki. Ianya adalah kadar 85 gram emas. Tetapi zakat tanam tanaman berbeza. Dia tak ada ikut nisab sedemikian. Itu pertama. Kedua, haul. Zakat harta kita hanya wajib bayar zakat apabila telah cukup haul. Haul itu cukup 1 tahun. Kita ada duit $50,000, kita simpan 1 tahun penuh, kemudian kita kena keluarkan zakat 2.5%. Baik. Tanam-tanaman berbeza. Haulnya bukan dikira setahun. Tetapi haulnya adalah setiap kali kita panen. Setiap kali kita harvest. Musim harvesting, pada ketika itu kita kena keluarkan zakat. Kalau 1 tahun 2 kali harvest, 2 kali keluarkan zakat. Jadi 1 kali projek, 1 kali buat, harvest, keluarkan zakat. Harvest, keluarkan zakat. Harvest cakap Melayu apa? Menuai. Pada hari menuai. Menuai tuai. Ada lagu tuai apa? Tuai padi antara nampak. Masya Allah. Esok jangan layu-layuan. Ini contohlah terkenang Nordin Ahmad. Okey, baik. Para jemaah yang dirahmati Allah, jadi kita mengetahui perbezaan di antara zakat harta dengan zakat tanam-tanaman. Zakat harta cukup haul, cukup nisab, bayar end of haul. Lepas 1 year, bayar. Tetapi zakat tanam-tanaman pada ketika dia menuai padi. Atau pada ketika dia menuai tanam-tanaman tersebut atau buah-buahan tersebut. Akan kita kupaskan nanti insyaAllah. Baik. Pertama sekali, dari segi landasan hukum. Dalil. Apakah dalil menunjukkan wajibnya bayar zakat seseorang yang ada tanam-tanaman dan buah-buahan? Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan zakat pada tanam-tanaman dan buah-buahan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard." Wahai orang-orang yang beriman. Orang yang bukan beriman tak payah dengar. Ini hanya orang yang beriman saja. Wahai orang-orang yang beriman. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Belanjakanlah. Anfiqu. Infakkanlah. Belanjakanlah di jalan Allah. Bersedekahlah. Berzakatlah. Sebahagian daripada hasil usaha kamu yang baik-baik. Dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan daripada bumi untuk kamu. Jadi apa juga usaha kita yang baik-baik, usaha kita daripada titik peluh kita yang kita dapat gaji, yang kita berniaga dan apa saja, infakkanlah sebahagiannya. Dan juga apa saja yang Allah Ta'ala keluarkan daripada bumi. Apa yang Allah Ta'ala keluarkan daripada bumi? Tanam-tanaman, pohon, pokok, buah-buahan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala keluarkan daripada bumi. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan, tak keluarkan, biji itu kita letak jadi biji yang keras. Tetapi subhanallah, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, biji sama ada green bean, red bean atau apa saja sekalipun letak. Dulu waktu primary school ingat tak, letak kat kapas. Biji hijau. Letak kat kapas, apa jadi? Tauge. Subhanallah. Biji yang keras tu, yang semalam kita gigit keras macam itu, letak tempat kapas. Subhanallah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Biji yang keras tadi Allah Ta'ala tumbuhkan. Jadi kalau kita letak di bumi, tumbuh pohon-pohon. Maka sebahagian daripada rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan daripada bumi tadi, infaklah. Maka ini antara dalil wajib mengeluarkan zakat daripada rezeki yang kita miliki, yang kita perolehi, yang kita dapat, dan juga daripada apa yang Allah Ta'ala keluarkan daripada bumi.
Ayat ini menegaskan zakat disebut sebagai nafkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, di mana Allah Taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 141, wa huwal ladzi ansha'a jannatin ma'rusyat wa ghaira ma'rusyat, dan dialah Allah yang menjadikan untuk kamu kebun-kebun yang menjalar tanamannya dan juga sebagiannya yang tidak menjalar, yang tidak lebat. Wan nakhla wal zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaituna war rummana mutasyabiha wa ghaira mutasyabih. Ini ada antara pohon-pohon dan pohon-pohon tamar, pohon kurma, dan tanaman-tanaman yang berlainan bentuk, berlainan rupa, berlainan rasa, dan buah zaitun dan buah delima yang bersamaan warnanya atau yang tidak sama. Kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yauma hasadihi. Dan yang tidak sama rasanya, yang sama rasanya, yang tidak sama rasanya, yang sama warnanya, tak sama warnanya, ini semua adalah jenis tumbuh-tumbuhan yang Allah Ta'ala keluarkan. Makanlah dari buahnya ketika dia berbuah, dan keluarkanlah haknya. Di sini dalilnya. Wa atu haqqahu yauma hasadihi, dan keluarkanlah zakatnya dan keluarkanlah haknya, yakni zakat, pada hari memetik atau hari menuai. Yauma hasadihi, yauma hasadihi. Ini contoh. Jadi ini menunjukkan dalil Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa jenis buah-buahan. Sebahagian buah-buahan Allah Taala sebutkan di dalam Al-Quran. Sebahagian buah-buahan tak ada dalam Al-Quran. Buah durian tak ada dalam Al-Quran. Tapi sebahagian buah-buahan memang disebutkan. Namanya terpilih. Disebutkan dalam Al-Quran. Wattini wazzaitun. Buah tin dan buah zaitun. Contoh. Antara lain ini dia buah-buah yang disebutkan. Buah thamar, buah kurma disebutkan. Dan juga buah zaitun, buah delima ada disebutkan. Jadi Allah Ta'ala specifically mention dalam Al-Quran buah-buah sedemikian. Baik. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan wa atu haqqahu, dan tunaikanlah haknya, yakni zakatnya, yauma hasadihi, pada hari kamu menuai. Jadi ini menunjukkan dalil bahawasanya apabila kita menuai, hari ketika harvesting, ketika penuaian, ketika panen, maka itulah nak kena turut wa atu haqqahu yauma hasadihi. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah, kita kena menunaikan zakatnya. Berbeza dengan zakat harta yang kita cukupkan haul 1 tahun. Ibnu Abbas berkata, adapun yang dimaksudkan dengan haknya adalah zakat yang diwajibkan. Katanya lagi, zakat yang diwajibkan itu adalah 1/10 atau 1/20. Jadi masalahnya, kita nak keluarkan zakat berapa banyak? Sama ada 1/10 atau 1/20. Apa maksud 1/10, 1/20? Kalau zakat harta, berapa kita keluarkan zakat? 1/40. Apa maksud 1/40? Kita ada 40 botol, every 40 botol keluarkan 1 botol. Kita dah belajar dah. Ya, kita ada 40, every 40 keluarkan 1. Kalau 80 keluarkan 2. 80, 20, 40, 40, 80. Kemudian 20. Jadi keluarkan setengah, 2.5%. 1/40. Zakat tanam-tanaman 1/10 atau 1/20. Setiap 10 keluarkan 1, berarti 10%. Atau 1/20, setiap 20 keluarkan 1, 5%. Zakat harta 1/40, setengah daripada 5%, 2.5%. Exam saya akan tanya question ini. Okay? Apa maksud 1/10, 1/20, 1/40? Macam mana kira dia? Baik.
Dan bila 1/10, bila 10%, bila 5% akan kita bincangkan nanti. Zakat tanaman berbeza. Kadang-kala 5%, kadang-kala 10%. Baik. Perkara seterusnya akan kita bincangkan. Kita dah tahu dalil. Ada disebutkan dalam Al-Quran, maka kita wajib keluarkan zakat. Jenis tanaman yang diwajib keluarkan zakat zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah antara tanam-tanaman yang diwajibkan keluar zakat? Kita lihat. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakat diwajibkan ke atas gandum, barley, kurma, anggur. Tapi tak disebut dalam Al-Quran, ada disebutkan dalam hadis. Okey. Gandum. Gandum tu apa? Kerana zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka gunakan gandum untuk pembuatan makanan. Barley, memang pemakanan orang-orang Arab itu memang makan gandum, makan barley, kurma, anggur dan sebagainya. Dari Abu Burdah, dari Abu Musa dan Muaz radhiyallahu anhu bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahuma fil Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sebagian sahabat Muaz bin Jabal dan sebagainya ke Yaman untuk berdakwah. Yu'allimani nas, untuk mengajarkan manusia tentang agama. Yu'allimani nas amra dinihim, urusan agama mereka. Fa'amarahum alla ya'khudhu sadaqah illa min hadhihi arba'ah. Dan antara perkara-perkara yang mereka ajarkan adalah supaya jangan mengambil sedekah, jangan mengambil zakat kecuali daripada 4 jenis ini. Apakah dia? Al-hintah, wasya'ir, wattamar, wazabib. Yakni daripada gandum, barley, kurma dan anggur. Jadi Nabi SAW mengutus Muaz ke Yaman dan beritahu mereka jangan mengambil zakat kecuali daripada 4. Gandum, lagi apa? Barley, anggur, kurma, anggur. 4 saja. Jadi ulama nanti berbeza pendapat. Adakah hanya 4 ini atau bagaimana? Akan kita kupaskan nanti insya-Allah. Ibnu Al-Munzir dan Ibnu Abdul Bar berkata, para ulama ijma' bahawasanya zakat wajib pada gandum, barley, kurma dan anggur. Pada riwayat Ibnu Majah dinyatakan. Jadi 4 perkara ini jelas kerana ada dalil. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama sanna zakata fil hinta wasya'ir wattamar wazabib wadzurrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menetapkan pungutan zakat pada gandum, barley, kurma, anggur dan biji-bijian. Ada disebutkan biji-bijian juga dalam hadis yang lain. Maka jenis-jenis ini tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Kerana apa? Kerana di sana ada dalil menunjukkan kewajipannya. Masalahnya adalah Nabi sebutkan gandum, barley, tamar, anggur, biji-bijian. Hari ini kita tanam apple, kena zakat tak? Nabi tak sebutkan apple. Tanam pear, banyak, kena zakat tak? Kemudian kita dah tak makan gandum, kita makan beras. Kat Malaysia, kat Indonesia ada sawah padi, kena zakat tak? Nabi tak sebutkan beras. Ini khilaf dia. Sebab Nabi sebutkan tadi 4, 5. Tak sebutkan gandum. Cuma kemudian ulama berbeza pendapat. Adakah gandum, barley, kurma, anggur hanya kiasan? Ianya jenis pemakanan. Yang penting kita makan. Maka apa jenis buah-buahan yang makan, kena zakat. Ini khilafnya ulama. Baik, kita lihat. Jenis-jenis tanaman yang tidak dipungut zakat. Pertama, kita nak lihat. Apakah jenis-jenis makanan yang tanam-tanaman yang tak wajib zakat? Zakat tidak dipungut daripada sayur-sayuran dan buah-buahan kecuali anggur dan kurma. Dari Atha' bin As-Sa'ib bahawasanya dia mengatakan, maka nescaya kalau sayur-sayuran semua tak perlu zakat. Selain daripada anggur dan kurma tak perlu zakat.
Ini pendapat sebagian ulama. Di mana Abdullah bin Al-Mughirah pernah hendak memungut zakat daripada hasil kebun Musa bin Talha seperti sayur-sayuran. Namun Musa bin Talha mengatakan, kamu tidak boleh memungutnya kerana Rasulullah SAW pernah mengatakan bahawasanya tidak wajib zakat pada sayur-sayuran. Tak wajib. Kalau sayur-sayuran wajib, kalau siapa yang tanam sayur, berbeza dengan tanam anggur, tanam kurma. Kurma setahun baru berbuah. Kalau tanam sayur, sekejap dah berbuah. Pernah tanam sayur tak? Lain kali beli ekstra kangkung, kan kangkung dengan apa? Akar-akar, jangan potong. Daripada tanam bunga ros yang berduri saja, bunga hibiscus yang hanya menguntum satu hari besok terus layu, tanam kangkung. Tanam bayam, try tengok test. Sekejap ke tak? Musa bin Talha berkata, ada satu keterangan daripada Rasulullah SAW mengenai 5 jenis tanaman yang diwajibkan mengeluarkan zakat, iaitu padi, gandum, barley, anggur dan tamar. Tumbuhan dan tanaman selain itu tidak dikenakan zakat. Dan katanya lagi, Muaz tidak memungut zakat daripada sayur-sayuran. Full stop. Jadi Nabi sebutkan ni 5. Yang lain Nabi tak menyebutkannya. Maka sebagian sahabat Musa bin Talha katakan antara lain enggan mengeluarkan zakat pada tanam-tanaman tadi. Imam Baihaqi berkata, kesemua hadis-hadis ini mursal tetapi dia diriwayatkan daripada berbagai sanad sehingga saling menguatkan antara satu sama yang lain. Lagi pula ada keterangan yang serupa daripada para sahabat antaranya Umar, Ali dan Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Al-Atram meriwayatkan bahawasanya seorang governor pada masa pemerintahan Umar pernah mengirim surat kepadanya mengenai hukum zakat kurma. Di mana dia menjelaskan bahawasanya buah firsak dan delima lebih banyak dan berlipat ganda hasilnya dibandingkan dengan kurma. Umar membalas surat tersebut dengan isinya bahawasanya buah-buahan itu tidak wajib dipungut zakatnya kerana dia termasuk pohon yang berduri. Jadi ibaratnya macam sekarang kita kata, kurma nak kena keluarkan zakat. Buah durian masuk Singapura berlodi-lodi dan lebih berharga lagi. Siapa ada kebun durian katakan, yauma hisadihi. Pada hari dia dituai pula. Dia dituai lah. Pada hari dia dituai, di harvest, millionaire mungkin. Betul tak? Durian contoh. Jadi takkan tak kena zakat. Ini perbincangan lah. Nanti kita akan kupaskan. Jadi sebagian sahabat mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sebutkan tentang buah-buah yang lain. Imam Tirmizi berkata, pada kenyataannya para ulama tidak mengeluarkan zakat sayur-sayuran. Sayur-sayuran tak keluarkan zakat. Pasal kalau tanam sayur tu, nyari tanam, ada yang besok terus dah tumbuh lah. Kalau dulu kita tengok, zaman di mana kita dapat lihat kat pasar, saya ingatlah dulu waktu pergi pasar, kalau nak beli tauge, kat nyonya jual mi kuning, dia letak dalam tapak yang besar, kalau biru tu, semua tauge kat dalam. Banyak, betul banyak kan? Jadi tauge. Letak nyari besok terus tumbuh. Subhanallah. Kalau nak keluarkan zakat yaumah hisadihi itu macam mana? Sayur lebih kerap dan lebih cepat tumbuhannya tadi. Maka Ibnu Al-Qayyim berkata, tidak ada keterangan Nabi SAW untuk memungut zakat dari kuda, dari hamba sahaya, baral, keldai dan tidak pula jenis sayur-sayuran, tembikai, buah-buahan yang tidak ditimbang dan tidak tahan lama untuk disimpan, kecuali anggur dan kurma. Sabda Nabi SAW memungut zakat buah anggur dan kurma secara sekaligus tanpa memisahkan antara yang basah dengan yang kering. Jadi ada yang mengatakan kurma dan anggur tu menunjukkan buah yang basah dan buah yang kering. Kurma tu boleh dikeringkan. Bahkan kalau dikeringkan setahun masih bersimpan. Kurma tahun lalu Ramadan, tahun ni ada yang masih simpan lagi kurma dia.
Tapi mana boleh makan Ustaz? Gelilah, takut. Yang awak tak simpan kat rumah, yang kat kedai dia masih simpan. Kat stok. Yang last year tak habis, dia simpan, tahun ni dia keluarkan. Contoh, kurma. Baik. Jadi pendapat para fuqaha mengenai zakat, tanam-tanaman ni. Pertama sekali, tidak seorang pun daripada ulama yang menyangkal kewajipan zakat pada tanam-tanaman dan buah-buahan. Tetapi mereka berbeza pendapat pada jenis-jenis tanaman dan buah-buahan yang wajib mengeluarkan zakatnya. Dalam hal ini ada beberapa pendapat yang kami menyimpulkan sebagai berikut. Ya, jadi pertama sekali kita tahu mengenai jenis tanam-tanaman dan buah-buahan, bali, kurma, anggur, gandum yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis, tak ada masalah. Ada dalil. Tetapi yang lain-lain ni, beras, tak ada. Ini yang dikhilafkan. Secara ringkas, ulama berbeza pendapat dan disimpulkan pendapat-pendapat mereka sebagai berikut. Pertama, pendapat pertama. Hasan Al-Basri, Al-Thawri dan Sya'bi berpendapat bahawasanya tidak wajib zakat kecuali pada jenis-jenis yang telah pun dinyatakan dengan tegas oleh syarak, yakni gandum, bali, biji-bijian, kurma dan anggur. Full stop. Manakala buah-buahan dan tanaman yang lain pula tidak wajib keluarkan zakat, kerana tidak ada keterangan nas berkaitan masalah itu. Imam Syaukani menganggap pendapat ini lebih benar kerana Nabi SAW hanya sebutkan itu. Seperti mana kita hanya bayar zakat emas dan perak, walaupun diamond lebih mahal kadangkala atau platinum lebih mahal, kita tak keluarkan zakat platinum atau diamond, tetapi hanya emas dan perak. Jadi mereka katakan Nabi SAW menyebutkan tentang gandum, bali, kurma, anggur dan biji-bijian tadi, hanya itu saja. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua. Tetapi sebagian ulama tidak bersetuju dengan pendapat mereka. Mereka berpendapat. Dan pendapat ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Mereka katakan wajib zakat pada setiap sesuatu yang tumbuh di permukaan bumi. Sama ada sayur-sayuran maupun tumbuh-tumbuhan yang lain. Pendapat kedua katakan kena keluarkan zakat apa juga yang tumbuh daripada permukaan bumi ini kerana Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran mimma akhrajatil ardu, daripada apa jua yang dikeluarkan daripada bumi. Jadi, nescaya apa juga tumbuh-tumbuhan daripada bumi, semua perlu dikeluarkan zakatnya. Tetapi disyaratkan bahawasanya dia sengaja ditanam dan ingin mengambil hasilnya. Cuma dia syaratkan benda-benda tu mestilah sesuatu yang ianya ditanamlah. Bukan dia tumbuh sendiri. Tumbuh sendiri bukan salah saya, dia tumbuh sendiri kat belakang rumah. Dan kita tanam nak ambil hasilnya. Dan bukan tanam untuk makan. Tanam untuk makan lain. Ini tanam untuk mengambil hasilnya. Disyaratkan bahawasanya ianya sengaja ditanam dan ingin mengambil hasilnya. Kecuali kayu bakar, pimping, rumput, pokok yang tidak berbuah. Rumput, pokok yang tak berbuah tu pun nak kena keluarkan zakat. Tapi dikeluarkan daripada bumi kan, ini tak. Baginya yang tidak mendatangkan faedah. Rumput, kat mana-mana pun ada lalang. Jadi pokok yang tak berbuah, tak berfaedah. Jadi yang dia katakan, pendapat kedua ini hanyalah yang berfaedah, yang keluar daripada bumi. Alasannya adalah umumnya sabda Nabi SAW yang menegaskan, Fima saqatis sama'ul usyur. Apa jua yang disiram air hujannya, maka diwajibkan mengeluarkan zakat 1/10. Jadi apa yang terkena air hujan. Ini merupakan kata-kata umum yang merangkumi seluruh jenis tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Jadi setiap sesuatu yang ditanam dan kemudian diambil manfaatnya, termasuklah seluruh biji-bijian, maka wajib dikeluarkan zakat. Ini pendapat kedua. Jadi kita dah tahu ulama berbeza pendapat. Pendapat pertama katakan hanya apa yang Nabi sebutkan,
Sebagian ulama katakan apa juga yang keluar daripada bumi maka kena keluarkan zakat. Mimma akhrajatil ard. Yang dalil Al-Quran menyebutkan apa juga yang dikeluarkan daripada bumi. Maka pendapat kedua katakan apa juga keluarkan daripada bumi termasuk sayur-sayuran dan semuanya kena bayar zakat. Pendapat ketiga, mazhab Abu Yusuf dan Muhammad. Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad adalah antara imam-imam dalam mazhab Hanafi juga. Ya. Mereka mengatakan wajib zakat pada setiap sesuatu yang tumbuh dari tanah dengan syarat dapat bertahan dalam 1 tahun tanpa pengawitan. Sama ada jenis tanaman yang disukat seperti biji-bijian maupun yang ditimbang seperti kapas dan gula. Jika tanaman atau buah-buahan tersebut tidak dapat bertahan selama setahun seperti timun, petula, tembikai, kerambaja, melon, buah-buahan dan sayur-sayuran yang seumpamanya, maka tidak wajib zakat. Jadi Imam Abu Hanifah katakan semua keluarkan zakat. Tetapi anak muridnya Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad dan Abu Yusuf menjelaskan, oh tak. Kalau kita analyze, Rasulullah sebutkan kurma. Rasulullah sebutkan gandum, syair apa? Gandum, bali. Ianya adalah sesuatu yang keras, yang boleh tahan. Maka kalau kita nak keluarkan zakat, nak wajibkan zakat, dia tu boleh tahan setahun lah. Jadi kita boleh simpan. Jadi memandangkan kita boleh simpan, memandangkan kita boleh simpan harta tersebut, harta yang boleh disimpan, maka harta sedemikian wajib zakat. Tumbuh-tumbuhan yang boleh disimpan sedemikian rupa pun wajib zakat. Kalau timun, sayur ni hari tumbuh, tak makan, besok lusa terus rosak, tak ada fridge zaman tersebut, takkan nak keluarkan zakat. Jadi mereka kiaskan lebih mendalam, menolak sayur-sayuran dan sebagainya. Itu pendapat ketiga. Ulama berbeza pendapat. Pendapat keempat, mazhab Maliki. Hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya disyaratkan bahawasanya dia mesti dapat bertahan lama. Buah-buah yang lain pun mesti boleh bertahan lama. Tak boleh bertahan lama, rosak, tak perlu bayar zakat. Boleh dikeringkan dan sengaja ditanam sama ada hasil bumi yang dijadikan sebagai makanan asas seperti gandum dan padi maupun yang tidak dijadikan sebagai makanan asas seperti kunyit dan mismis. Padanya tidak wajib zakat pada sayur-sayuran dan buah-buahan seperti buah tin, buah delima, buah apple kerana buah-buah ni semua tak boleh tahan setahun. Apple boleh tahan setahun, tak boleh tahan setahun. Mangga boleh tahan setahun, tak boleh tahan setahun. Once the harvest, berapa hari rosak. Maka buah-buahan itu tak perlu dizakatkan. Jadi hanya zakatkan buah-buahan yang boleh tahan setahun. Kira bertahan lama lah. Pendapat keempat. Jadi ulama berbeza pendapat sekarang. Imam Syafi'i menyebutkan pendapat kelima. Salah satu pendapat. Imam Syafi'i mengatakan wajib zakat pada sesuatu yang dihasilkan bumi dengan syarat makanan asas. Yang dikatakan wajib zakat itu mestilah sesuatu yang keluarkan, yang tumbuh daripada bumi dan dia tu mestilah makanan asas. Staple food. Makanan asas maka termasuk beras. Makanan asas Asia Tenggara kita, beras. Yang asalnya yang dari segi dalil hadis tak ada, tapi makanan asas. Dan dapat disimpan dan ditanam oleh manusia seperti gandum dan padi. Gandum, padi semua kita tanam dan boleh simpan, maka wajib zakat. Imam Nawawi berkata, pada mazhab kami tidak wajib zakat pada tanaman pokok kecuali kurma dan anggur. Begitu juga tidak wajib zakat pada biji-bijian, melainkan dia menjadi makanan asas dan tahan dan boleh disimpan, dan wajib zakat dan tidak wajib zakat pada sayur-sayuran. Maka mazhab Syafi'i juga tak wajib zakat pada sayur-sayuran kerana tak boleh disimpan. Dan ianya bukan makanan asas. Pendapat keenam. Pendapat Imam Ahmad
Beliau berpendapat wajib zakat pada setiap hasil tanaman dan tumbuhan yang dikeluarkan Allah dari bumi. Sama ada berupa biji-bijian dan buah-buahan yang dapat dikeringkan, yang tahan lama, yang boleh disukat dan ditanam manusia di tanah mereka. Sama ada berupa makanan asas seperti gandum, biji-bijian seperti kacang, jenis timun dan petula, ataupun jenis umbi seperti kunyit dan simsim, kayu manis, simsim dan biji sayur dan sebagainya yang boleh disimpan, maka nescaya perlu dizakatkan. Menurutnya lagi, wajib zakat pada buah-buahan yang kering yang memiliki semua ciri di atas seperti kurma, anggur, buah tin. Buah tin dulu tak boleh dikeringkan, sekarang dah kering. Buah tin, buah canary dan lain-lain lagi. Menurutnya lagi, tidak wajib zakat pada semua jenis buah-buahan seperti tembikai, betik, jambu yang tidak boleh dikeringkan atau jenis buah tin yang tak boleh dikeringkan. Begitu pula tidak wajib zakat pada sayur-sayuran seperti mentimun dan petola, daun betik dan ketela dan sebagainya. Ringkasnya, pendapat keempat katakan apa jenis buah yang boleh diberi kemanfaatan, yang boleh dikeringkan, maka wajib zakat. Jadi ulama khilaf tentang sejauh mana jenis tumbuh-tumbuhan yang wajib dizakatkan. Buah zaitun macam mana? Wattini wazzaituni wa turi sinin. Buah zaitun. Buah zaitun cakap orang putih apa? Olive. Ya? Yeah? Tak, tu buah tin, fig. Fig buah tin. Buah tin kadang-kadang apabila kita pergi Mekah, Madinah, kita tampak buah tin, kita pergi ke pasar kurma, nampak buah tin, kita merebut-rebut beli. Pasal kita belum jumpa buah tin sebenarnya. Yang tu buah tin yang telah dikeringkan, tak sedap. Cuba cari pergi kedai yang fresh, makan buah tin. Fresh punya. Allahu Akbar, nikmat. Juicy dan sedap. Singapura jarang bawa masuk, tapi sekali-sekala kadang-kadang ada buah tin. Buah tin ada. Ya. Buah tin warna dia mungkin macam warna buah kiwi gitu. Ya. Kalau freshnya lah maksud saya. Kalau apa luar dia tu macam buah kiwi fruit. Kalau yang keringnya dia dah macam kompres, lepeh. Itu dia buah dia macam kiwi fruit gitu dan makan juicy. Masya Allah, sedap. Dan kita tahu buah ni ada sebutkan dalam Al-Quran. Cari. Saya pergi Jordan, kalau musim buah tu, keluar daripada masjid, orang jual buah tin. Oh, subhanallah. Ya, jadi kalau kat Mekah, Madinah, kalau musim buah tin pun memang ada jual yang fresh-fresh. Cari yang fresh, makan. Sekali-sekala kat local supermarket saya pernah nampak, ada jual. Jadi mungkin dia tengok musim, dia bawa masuk. Pada ketika itu beli, mahal sikit tak apa. Pasal takkan dapat rasa nanti. Baik. Bagaimana dengan buah zaitun? Olive, ada kan kalau kita minum olive oil. Kan olive kalau yang hitam tu tak minat lah, ada orang tak minat pasal rasanya berbeza. Tapi olive oil kan memberi banyak kemanfaatan. Kerana buah ni disebutkan dalam Al-Quran. Imam Nawawi rahimahullah berkata, pendapat yang sahih pada kami, tidak wajib zakat pada buah zaitun. Inilah pendapat Hasan As-Salih, Ibnu Abu Layla dan Abu Ubaid. Tetapi Az-Zuhri, Al-Auza'i, Al-Layth, Malik dan Al-Thawri, Abu Hanifah dan Abu Thawr mengatakan wajib zakat pada buah zaitun. Az-Zuhri, Al-Layth dan Al-Auza'i berkata, hendaklah dia dihitung lalu dikeluarkan zakatnya ketika dijadikan minyak. Imam Malik berkata cara mengeluarkan zakat buah zaitun tidak perlu dihitung tapi dikeluarkan 1/10 setelah dipera dan jumlah banyaknya setelah mencapai 5 ausak. Ya. Jadi demikian mengenai perbezaan pendapat tentang buah zaitun. Ustaz, kita cakap pasal apa? Pasal buah-buah tanam-tanaman. Tak apalah, untuk kita general knowledge lah. Selalunya kita cakap pasal fardu ain, wuduk, solat. Ni perkara yang tak ada kat Singapura. Orang Singapura kesian. Tak ada tanam-tanaman. Ada di antara kita hidup sepanjang hayat tak pernah lihat padi.
Pernah nampak padi tak? Pasal kalau pergi Malaysia hanya pergi kat mall. Sekali-sekala pergi kat tanam-tanaman, tengok padi. Macam mana padi tu kalau pergi Indonesia, ada tanam-tanam pergi. Baru kita dapat faham maksud sebahagian peribahasa kalau padi itu ketika dia itu belum tumbuh, dia tu tegak macam buah lalang, macam pokok lalang. Tapi makin berat, makin berisi, dia dah berat, dia terpaksa tunduk. Makin berisi, makin tunduk. Apa bab peribahasanya? Resmi padi. Ikutlah resmi padi. Lebih berisi, makin berisi, makin tunduk. Makin tunduk, makin berisi. Tetapi jangan ikut resmi ayam. Lalang. Ayam bertelur sebiji, berkokok rio sekampung. Pasal dia, aduh bertelur, aku bertelur satu biji. Semalam aku donate $5, orang tu miskin, kita kasih makan. Rio satu kampung. Pasal dia kasih makan orang miskin satu. Tengah jalan nampak orang miskin, dia kasih makan, post tempat social media. Alhamdulillah. Baik. Sebab-sebab adanya perselisihan pendapat. Kenapa sampai berbeza pendapat? 5 pendapat, 6 pendapat. Baik. Imam Ibn Rushdi berkata, sebab-sebab timbulnya perselisihan pendapat antara para ulama membatasi wajibnya zakat pada jenis-jenis yang telah disepakati oleh Nas, dan ulama yang meluaskan sehingga jenis tumbuhan itu dapat disimpan dan tumbuh-tumbuhan yang boleh dijadikan makanan asas adalah berdasarkan pada perbezaan pendapat mereka tentang hubung kait zakat dengan jenis-jenis hasil bumi yang 4 tersebut, yakni gandum, bali, kurma dan anggur. Adakah kewajipan zakat disebabkan oleh bendanya atau kerana adanya illah, iaitu fungsinya sebagai makanan? Jadi sebab itu ada khilaf di antara ulama dalam masalah ini. Kalau kita lihat ya, jadi khilafnya ulama itu, adakah ianya hanya apa yang Nabi sebutkan atau ianya adalah makanan asas. Di zaman para sahabat makanan asasnya gandum, kurma. Jadi itu makanan asas. Atau ianya sesuatu kita perasan tak? Gandum, bali, kurma, anggur. Ianya adalah jenis tanam-tanaman yang kalau kita nak beli, kita tak akan beli satu biji. Tetapi ianya kita kalau beli, kita akan timbang. Gandum. Ada satu biji gandum. Kasih 20 gandum. 1, 2, 3. Anggur kasih 10 biji. 1, 2, 3, potong. Ada tak? Tak. Beza dengan kita beli apple. Apple 3, $5. Beli mangga, 1 biji, $1. Tapi kalau kita beli kurma, kurma kasih 4 biji, tak ada. 1 kilo. Gandum 1 kilo. Jadi ulama berdasarkan itu, ulama memerhatikan adakah ini kiasan hanya makanan, sebagian ulama katakan hanya makanan asas yang wajib zakat. Makanan bukan asas tak wajib zakat. Ada ulama katakan hanya buah-buahan yang boleh, yang dibeli dengan takaran timbangan dan bukan dibeli dengan biji. Ini ada khilaf ulama. Ini penyebab khilaf di antara ulama, mereka mengkaji dan mengkiaskan di situ. Jadi adakah kewajipan zakat disebabkan oleh bendanya atau kerana adanya illah penyebab atau fungsinya sebagai bahan makanan? Sebagian ulama yang mengatakan kewajipan zakat pada hasil bumi adalah kerana berdasarkan bendanya. Ini semua hasil bumi. Ada ulama katakan maka semua hasil bumi kena zakat. Maka mereka membatasi kewajipan tersebut pada jenis yang 4 jenis tumbuhan yang telah ditegaskan dalam hadis itu saja. Manakala ulama yang berpendapat disebabkan fungsinya sebagai bahan makanan, ini Rasulullah sebutkan ini adalah jenis-jenis makanan, maka mereka meluaskan hukum zakat wajib pada segala jenis makanan yang lain, bukan hanya 4 tadi. Segala jenis makanan yang lain. Sebab perselisihan pendapat antara ulama yang membatasi wajibnya pada bahan makanan dengan ulama yang meluaskan pada keseluruhan sesuatu yang dihasilkan bumi, kecuali tanaman yang telah disepakati bahawasanya dia tidak wajib zakat, seperti rumput dan kayu bakar dan sebagainya, ianya adalah pertentangan qiyas dengan keumuman lafaz nas.
Lafaz nas menyatakan keumuman adalah sabda Nabi SAW. Jadi kita lihat macam mana ulama kiaskan kerana nas berbeza. Nabi sebutkan bagaimana? Kita lihat kembali. Nabi sebutkan tentang dalil, nanti kita akan lihat berapa nak kena bayar zakat. Tentang berapa nak bayar zakatnya, kan kita katakan 1/10 atau 1/20. 5% atau 10%. Dalilnya, Nabi SAW menyebutkan, Fima saqatis sama'u li'usyur. Wa fima suqiya nudhi siful usyur. Seluruh sesuatu yang disiram dengan air hujan, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 1/10. Manakala tanaman yang disiram dengan alat penyiram, maka wajib zakatnya dikeluarkan 1/20. Nanti kita akan belajar nanti. Sebagian zakatnya 5%, sebagian zakatnya 10%. Bila 5% keluarkan zakat, apabila kau tanam tanaman tersebut, kita yang menjirusi, kita yang menyirami air. Yauma hasadihi, pada hari kita menuai, kita keluarkan 5%. Kalau kita tak menyirami dengan air, kita hanya bergantung pada air hujan, air daripada langit, nescaya kita bayar zakat 10%. Kita akan kupaskan. Jadi berdasarkan ini, Rasulullah menyebutkan fima. Jadi apa jua. Jadi perkataan apa jua itu menunjukkan apa jua makanan yang menggunakan air tadi. Ungkapan seluruh sesuatu, yakni fima tadi adalah kata umum. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-An'am ayat 141, wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghaira ma'rusyat wa nakhla wa zar'a mukhtalifan ukuluhu wa zaituna wa rumana mutasyabiha wa ghaira mutasyabih. Dan dialah Allah yang menjadikan untuk kamu kebun-kebun yang menjalar tanam-tanaman dan juga yang tidak menjalar. Dan pohon-pohon tamar dan tanaman-tanaman yang berlainan bentuk rupa, yang berlainan rasa, dan buah zaitun dan buah delima yang bersamaan warnanya atau tidak bersamaan rasanya. Allah Ta'ala sebutkan, Kulu min thamarihi idza athmara. Maka makanlah daripada buah-buahannya itu apabila telah berubah. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Dan keluarkanlah haknya, yakni zakat, pada hari kalian memetik atau menuai buah tersebut. Jadi ini menunjukkan dalil-dalil umum. Sementara qiyas menginginkan bahawasanya zakat bertujuan menutupi keperluan perut dan tidak mungkin dilakukan kecuali dengan bahan makanan. Oleh yang demikian, ulama membatasi kata-kata umum tersebut dengan qiyas ini, menggugurkan zakat pada tanaman yang tidak termasuk pada bahan makanan. Jadi secara umum, Allah Ta'ala katakan supaya makan daripada hasil tanaman tersebut, menunjukkan ia boleh dimakan. Apa juga tanam-tanaman yang tak boleh makan, tak perlu keluarkan zakat. Bunga ros, bunga apa juga bunga yang kita simpan kat rumah, semua tak perlu zakat. Yang perlu zakat hanya yang boleh makan. Sebaliknya, ulama yang mempertahankan makna kata-kata umum tetap mewajibkan zakat pada tanam-tanaman selainnya. Khilaf ulama sebagainya lah. Kecuali yang telah disepakati bahawasanya tanaman tersebut tidak wajib dikeluarkan zakat. Kemudian ada ulama yang sepakat tentang kewajipan membayar zakat terhadap bahan-bahan makanan. Mereka masih berselisih pendapat mengenai berapa tanaman yang diwajibkan keluar zakat. Hal ini disebabkan perselisihan pendapat antara mereka. Apakah dia benar-benar bahan makanan atau tidak? Dan apakah dia boleh dikiaskan kepada tanaman yang telah disepakati kewajipan zakat atau tidak boleh dikiaskan. Misalnya, perselisihan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang zakat buah zaitun. Imam Malik mengatakan wajib mengeluarkan zakat pada buah zaitun. Sedangkan Imam Syafi'i menurut kaul jadidnya di Mesir, kaul barunya, tidak wajib dikeluarkan zakat. Sebab perselisihan pendapat mereka adalah buah zaitun, apakah dia dianggap sebagai bahan makanan atau tidak. Jadi ini sebagai contoh-contoh perbezaan pendapat. Jadi kita mengetahuilah para jemaah yang dirahmati Allah, ada perbezaan pendapat di antara para ulama mengenai zakat tanam-tanaman.
Baik. Nisab zakat. Nisab tu kalau zakat harta, berapa nisabnya? 85 gram emas. Saya tanam pokok buah, tapi satu pokok saja. Kena bayar zakat ke tidak? Saya ada sawah padi, tapi saya tak jual, setakat kat belakang rumah, makan sendiri dah tak cukup. Perlu zakat ke tidak? Sebahagian besar ulama berpendapat bahawasanya tidak ada zakat sama sekali pada tanam-tanaman dan buah-buahan sebelum kadar banyaknya mencapai 5 ausuk. Okey. 5 ausuk ni apa benda? Jadi ausuk tu adalah tidak dikira sebagai kilogram, tetapi dia jenis perkiraan volume. Ya. Jadi kita lihat setelah dibersihkan dari kulitnya dan setelah dibersihkanlah ya. Jika belum dibersihkan misalnya sebelum digiling, maka disyaratkan agar kadar banyaknya mencapai sehingga 10 ausuk. Seperti padi yang masih dibiarkan dalam kulitnya. Jadi kalau kita nak kira 5 ausuk tu adalah kita kira setelah dibersihkan. Padi dah buka dia punya kulitnya tadi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Laisa fima duna khamsati ausuk sadaqah." Apa juga yang kurang daripada 5 ausuk tak perlu diberikan sedekah. Jadi kalau kita lihat pembayaran zakat fitrah, ya, kita pakai sok Madinah. Siapa yang pergi Madinah, kalau siapa pergi Madinah berpeluang bertemu malam hari raya di Madinah, kita akan dapat lihat di jalan-jalan raya Madinah tu ada ramai orang yang duduk, yang mereka jual beras. Kemudian ada orang-orang yang mengelilingi itu, orang-orang selalunya orang kulit hitam, Nigeria dan sebagainya, menantikan untuk menerima zakat. Orang datang, dia terus beli beras. Beras itu dia gunakan kontainer. Itu disebutkan sebagai sok Madinah. Ya, jadi satu sok tu lebih kurang 3.4 kilogram, 3.5 kilogram plus minus. Jadi yang kita bayar zakat satu orang 3.5 kilogram fitrah. Itu ikut satu sok Madinah. Jadi sok Madinah tu satu kontainer lebih kurang beginilah. Jadi mereka letak beras agak-agak satu sok, maka bayar zakat. Satu orang satu sok. Itu satu sok. Yang ni 5. Yang dikatakan sebagai kadar zakat. Fi kulli laisa fi ma duna khamsati ausuk sadaqah. Tidak wajib zakat pada jumlah tanaman yang kurang daripada 5 ausuk. Hadis ini bersifat khusus yang mesti diutamakan dan membatasi kata-kata umum yang diriwayatkan daripada Nabi SAW. Di mana Rasulullah SAW juga ada mengkhususkan tentang sedekah, tentang zakat. Zakat binatang ternakan katakan. Binatang ternakan contohnya setiap unta yang digembalakan wajib bayar zakat. Tidak wajib zakat unta jika kurang daripada 5 ekor. Setiap tepung wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 1/40. Tidak wajib zakat jika kurang daripada 5 uqiyah dan sebagainya. Ini contoh-contoh pada jemaah yang dirahmati Allah. Perkara-perkara yang disebutkan. Baik. Ringkaskan cerita. Kadar yang wajib dikeluarkan zakat. Turun di bawah. Kadar atau jumlah yang wajib dikeluarkan zakat adalah berbeza-beza mengikut pada cara pengairannya. How you water the plants. How you water the kebun. Okay. Setiap tanaman yang memperolehi pengairan tanpa menggunakan alat atau tanpa bersusah payah. Ringkasnya seperti yang saya katakan tadi, apa juga tanam-tanaman yang kita tak susah payah, kita hanya tunggu hujan, maka kadar zakatnya adalah 1/10. Hasil tuaian, 10%. Jika pengairannya menggunakan alat yang diusahakan oleh manusia, kalau kita yang water kita punya tanam-tanaman tadi,
maka kadar zakatnya adalah 1/20, yakni 5%. Dari Mu'adz radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Fima saqatis sama'u wal ba'lu was-sailu wal ushru al-ushru wa fima suqiya bin nudhi nisfu ushur." Setiap tanaman yang disiram dengan air hujan, dengan air mata air daripada saluran aliran sungai, maka wajib zakatnya 10%. Manakala tanaman yang disiram dengan alat penyiraman manusia buat, maka zakatnya adalah 5%. 1/20 adalah 5%. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, tanam-tanaman yang disiram dengan air hujan, air mata air atau air mengalir dengan sendirinya, sungai dan sebagainya, zakatnya adalah 5%, 10%. Sementara tanaman yang disiram dengan alat penyiram adalah 5%. Jika pada sesuatu tanaman tersebut kadang-kala disiram menggunakan alat dan kadang-kala disiram dengan air hujan, maka zakatnya macam mana? In between 15%. 3/40 atau bukan 15%, 7.5%. Jadi 5% dengan 10%, 5% plus 2.5% is 5 plus 2.5, 7.5%. Jika perbandingannya sama. Ini adalah bila keluarkan 7.5%, kalau hujan, kita biarkan hujan. Alhamdulillah. Kalau sekali-sekala tak hujan, terpaksa kita jiros air, maka berarti awak tak pakai semua. Jadi kalau pakai air hujan, sepatutnya 10%, tapi ada juga usaha kita, sepatutnya 5%, maka diberi tengah 7.5%, dikira tengah. Imam Ibnu Qudamah berkata, sejauh pengetahuan kami dalam masalah ini tidak ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Jika salah satu daripada penggunaan alat penyiraman tanaman lebih banyak daripada yang lain, maka penyiraman yang lebih sedikit mesti mengikut kepada yang lebih banyak. Demikian menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan sebagainya. Dan ianya adalah salah satu daripada pendapat Imam Syafi'i. Paragraf terakhir di bawah. Ibnu Hazmi menyebut keterangan di atas bahawasanya biaya yang digunakan untuk keperluan nafkah tidak termasuk kewajipan zakat. Jadi setelah keperluan nafkah telah dipenuhi dan masih ada sisa sebanyak 1 nisab, maka barulah dikeluarkan zakat. Tetapi jika tidak ada sisa, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Itu adalah kalau sekiranya tanam-tanaman itu hanya untuk dia makan sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah pengajian kita, kursus ringkas kita tentang zakat tanam-tanaman. Sekarang kita dah tahu tanam-tanaman bagaimana nak keluarkan zakat. Kenapa ada khilaf di antara ulama? Alhamdulillah. Namun semua di antara kita, saya tak pasti pernah keluarkan zakat tanam-tanaman ke tidak, kecuali kalau kita ada tanah kat Indonesia ke kat Malaysia ada tanah, maka jangan sembarangan, ada zakatnya. Kadang-kadang orang katakan, kita waktu expo pergi tempat bazar, orang kata, awak nak beli share apa ladang durian, nak beli share ostrich park ke nak beli share padi dan sebagainya. Seringkali mereka yang katakan nak beli share, mereka tak letakkan elemen zakat. Ingat, seperti mana kita beli share syarikat atau sebagainya, kalau kita ada share, benda-benda sedemikian, ada zakatnya. Pada pertemuan akan datang, kita akan bincangkan tentang zakat tanah dan kharaj. Kemudian, kita akan bincangkan tentang zakat haiwan dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah, sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.